Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan dan definisi sindrom. Perkataan sindrom membawa maksud kehadiran gejala dan tanda yang menunjukkan kepada sesuatu penyakit. Istilah sindrom Down ini diambil sempena nama seorang doktor berbahasa Inggeris yang bernama Dr. John Langdon Handon Down. Beliau merupakan orang pertama yang menjelaskan keadaan serta tanda dan gejala penyakit genetik ini pada tahun 1866. Yang seterusnya ialah penyakit sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Sindrom Down dikenali sebagai trisomi 21 iaitu gangguan genetik yang disebabkan oleh kehadiran semua atau sebahagian salinan ketiga kromosom 21. Sindrom Down dapat dikenal pasti semasa kehamilan dengan saringan prenatal diikuti dengan ujian diagnostik atau selepas kelahiran dengan pemerhatian langsung dan ujian genetik. Sejak diperkenalkan saringan, kehamilan sindrom Down sering berakhir dengan pengguguran. Seterusnya ialah ciri-ciri sindrom Down. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri tapi saya ambil yang penting, 5 perkara yang penting dan selalunya ada pada kanak-kanak. Yang pertama adalah bentuk wajah datar, yang kedua leher pendek, yang ketiga lidah besar, yang keempat jari-jari yang pendek dan lebar, yang kelima kepala kecil. Basically, kanak-kanak yang terkena sindrom Down ni semua muka sama. Kalau kita tengok muka yang sama tu, itu adalah kanak-kanak yang terkena sindrom Down. Seterusnya punca sindrom Down. Yang pertama mengandung lambat usia, 35 tahun dan ke atas, risiko sangat-sangat tinggi. Yang kedua keturunan. Okey, siapa-siapa yang mempunyai keturunan sindrom Down berisiko tinggi juga untuk dapatkan anak sindrom Down. Yang ketiga, pernah mempunyai anak sindrom Down. Terdapat beberapa kesan sindrom Down, antaranya ialah masalah pertumbuhan, penyakit jantung kongenital, masalah saluran pencernaan, masalah sistem imun, masalah pendengaran dan penglihatan, gangguan fungsi tiroid, kanser dan obesiti. Apa itu sindrom Klinefelter? Mempunyai lebih daripada satu kromosom X, mempunyai 2 kromosom X dan 1 kromosom Y iaitu XY. Kebiasaannya, kehadiran lebih daripada 1 kromosom X dan 1 kromosom Y yang juga disebut XYY. Seterusnya, sindrom Klinefelter ni terdapat beberapa ciri-ciri iaitu payudara sedikit besar, otot yang lemah, pinggul lebar, testis dan zakar kecil dan juga kemandulan. Seterusnya, sindrom Klinefelter ni berlaku sebab kecacatan pada kromosom seks dan kromosom X yang berlebihan. Contohnya, 2 atau lebih kromosom X. Lelaki yang normal mempunyai corak kromosom ini 46 XY. Dalam sindrom Klinefelter ni, corak kromosom ialah 47 XXY. So, kromosom X yang berlebihan ini menghalang perkembangan seksual lelaki ketika dalam rahim dan sewaktu balik. Kesan sindrom Klinefelter pula, mandul, perkembangan lambat ketika bayi atau kanak-kanak, tisu payudara membesar dan juga kemaluan yang kecil. Seterusnya, sindrom Turner, iaitu merupakan satu masalah kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitanya bertubuh pendek dan mengalami masalah kesuburan. Okey, ini terjadi kerana berlaku kecacatan pada kromosom ke-23 iaitu kromosom seks, di mana mereka mempunyai satu kromosom X sahaja berbanding wanita normal iaitu 2 kromosom X. Ciri-ciri sindrom Turner ialah posisi kedua telinga terlihat lebih rendah, leher tampak lebar dan pendek, pembengkakan di tangan dan juga di kaki. Punca-punca sindrom Turner ialah ia berlaku apabila salah satu kromosom X pada wanita hilang sebahagian atau sepenuhnya. Yang kedua, monosomi. Monosomi ialah hilangnya satu kromosom X yang biasanya terjadi kerana kerosakan pada sperma ataupun ovum. Yang ketiga, keabnormalan kromosom X di mana ada kekurangan atau kerosakan pada kromosom X. Akhir sekali, kesan sindrom Turner. Yang pertama, mengalami masalah penglihatan. Perkara ini boleh dibetulkan dengan memakai cermin mata. Yang kedua, masalah bentuk badan, di mana mereka terlihat lebih pendek daripada wanita seusia mereka. Sebenarnya sini seorang.
kesimpulannya, ada pelbagai jenis sindrom di Malaysia. Ketiga-tiga jenis sindrom yang paling dikenali ramai ialah sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Sindrom ini mempunyai faktor, punca, ciri dan masalah kesihatan yang berbeza. Oleh itu, ibu bapa terutamanya harus mengambil peduli tentang masalah kesihatan anak mereka sejak lahir. Ini kerana supaya anak mereka mendapat rawatan lebih awal. Bagi peranan sebagai guru pula harus memberikan sokongan yang positif kepada kanak-kanak yang OKU. Dengan ini, kita mestilah tidak menyisihkan kanak-kanak tersebut daripada kanak-kanak normal. Mereka harus diberikan pembelajaran yang sama rata walaupun agak mencabar.